InsyaAllah kita akan perkenalkan satu teknik yang telah saya hasilkan untuk membantu para pelajar lah. Biasanya pelajar di MSPM, tapi boleh kita guna pakai untuk semua pelajar ya. Contohnya pelajar tingkatan 3 ataupun pelajar tingkatan 4. Akan berfungsinya insyaAllah ya. Jadi semua bolehlah ibu bapa juga mengguna pakai, menerangkan kepada anak-anak saja kalau andailah ada yang tak bangun tidur lagi tu. Ya. Kalau ada anak-anak yang bersiaran bersama dengan kita hari ni, cikgu nak pesan lah sediakan pen dan nota lah. Ya, kalau saja tak berapa nak faham tu rasanya. Takut tak ingat juga. Ya, itulah yang pentingnya ya. Kalau mendengar saja, kalau divisualkan secara penulisan, insyaAllah lagi bermanfaat ya. Betul. Okey, kita nak mulakan pembelajaran kita hari ini bahasa Melayu. Silakan cikgu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Fiza dan Zidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua sidang pendengar, pada ibu bapa, guru-guru, khususnya kepada anak-anak calon SPM 2020 dan juga pelajar-pelajar lain lah. Semuanya yang sedang mengikuti slot ini ya. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal kepada semua sidang pendengar Kelantan FM. Saya Cikgu Ivi ya, dari Maktab Sultan Ismail tadi. Telah mengajar selama 26 tahun dalam subjek bahasa Melayu ini. Jadi, sebelum kita memulakan teknik perkongsian ilmu kita pagi ini, Cikgu Ivi nak doakan dululah. Semoga kita semua ni berada dalam lindungan Allah dalam tempoh PKP fasa kedua ini. Hari ini hari ke-20 ya, Fizan, kita berada di rumah. Jadi, kita memulakan sesi perkongsian ilmu pada pagi ini. Suka sekali lah Cikgu Ivi nak ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan sekalum penghargaan kepada pihak RTM dan juga GPN Kelantan ya, yang telah mengambil inisiatif berkolaboratif untuk meneruskan kelangsungan pembelajaran anak-anak di rumah walaupun kita berada dalam tempoh PKP ini. Jadi Cikgu Ivi nak harapkan melalui program pembelajaran menerusi radio Kelantan FM ini, para pelajar beroleh ilmu lah untuk diguna pakai bagi menghadapi peperiksaan SPM nanti. InsyaAllah. Boleh? Dan jadi? Ya. Okey. Jadi bersama-sama dengan Cikgu Ivi pagi ini, satu teknik cemerlang dalam penulisan di MSPM akan dikongsikan bersama-sama. Jadi, kalau boleh, anak-anak tu siap sedialah dengan pen dan kertas di tangan untuk dicatatkan formula-formula yang telah cikgu hasilkan untuk memudahkan calon-calon kita menulis karangan. Okey. Nah, biasanya Fiza dan Zidi, kalau kita berada di sekolah, salah satu masalah besar yang pelajar hadapi ada untuk menulis karangan. Mereka tak tahu macam mana, nak mula macam mana. Kalau dapat soalan tu 2-3 minit, dengar dulu. Dia malas nak menulis. Apa ni lama-lama. Cikgu tahu lah nak buat pendahuluan macam mana. Kemudian tulis isi. Sampai di penutup pula, tak tahu pula macam mana ni cikgu nak buat apa ni. Baik. Dapatan Cikgu Ivi daripada semua permasalahan itu, kita hasilkan teknik ini. Teknik KUJ. Saya pun Afiza dan Ziti pun rasanya berminat tu nak kenal. Nak tahu juga tu. Saya dah standby dah. Okay. KUJ ialah akronim untuk Kilir untuk Jaya. Fiza biasa dengar tak? Zidi ke? Kilir. 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 K-I-L-I-R. Kilir. Kalau kilik biasa lah. Kalau kilik. Kita kepik kat situ kan. Ya. Biasa dengar tak? Kalau ibu suruh bantu di rumah siap ikan ke pisau tu tumpul. Kilir dulu pisau tu. Biasa dengar macam tu? Biasa kita kena jadi asoh. Itulah dia. Tak biasa dengar tu cikgu. Dia pilih istilah itu untuk tarik minat. Okey. Untuk perluasan kosakata. Okey. Menulis karangan ini memerlukan penguasaan kosakata yang luas. Yang tahulah karangan kita itu dikira sebagai karangan yang matang dan boleh dimuatan. Jadi ini bermaksud anak-anak pelajar ni perlulah mengasah pemikiran untuk menghasilkan penulisan yang matang bagi memperoleh markah yang cemerlang. Iaitu kalau dalam karangan bahagian A SPM 26 hingga 30 markah dan bahagian B pula 80 hingga 100 markah. Boleh betul? Okay, jadi bagaimana caranya? Baik. Bagaimana yang kita tahu, binaan karangan kita ini ada 3 bahagian. 1, perenggan pendahuluan. 2, perenggan isi-isi. Dan juga yang 3 ialah perenggan penutup. Betul? Fiza dan Zidi masih ingat tak? Ingat. Isi tu susah kita cari. Jadi, bagi setiap perenggan ini, Cikgu Ivi cuba hasilkan formula-formula. Kira hak cipta Cikgu Ivi lah. Walaupun ada lagi di luar sana, rakan-rakan guru, sahabat guru yang lain mempunyai formula yang tersendiri. Tapi, Cikgu Ivi juga nak memperkenalkan KUJ hari ini. Tersedianya. Yang pertama sekali, kita akan berkenalan dengan formula untuk perenggan pendahuluan.
Kalau boleh dicatatkanlah akronim ini ya. Okey. Huta Supen. Huta Supen. Tambah UN. Apa tu? Huta Supen ya? Baik. Nak belajar, kita tengok. Huta itu akronim bagi huraian tajuk. Huraian tajuk yang kita nak tulis itu mestilah jelas berdasarkan tema yang diterima dalam arahan soalan, sama ada karangan rancangan bahagian A ataupun karangan B. Beberapa ayat kita boleh hasilkan dalam huraian tajuk. Jadi, calon mesti mempunyai pengetahuan yang luas untuk menghasilkan huraian tajuk yang mantap. Pada masa inilah pengalaman membaca banyak bahan bacaan berbentuk ilmiah diperlukan. Ini masalah besar apabila pelajar-pelajar tidak gemar membaca sekarang. Mereka gemar menggunakan peranti untuk bermain permainan video kan. Baiklah, guna tempoh PKP ini untuk mencari bahan, melayari mana-mana artikel yang berbentuk ilmiah dengan pelbagai isu untuk menghasilkan perenggan pendahuluan yang mantap. Baik, itu huraian tajuk. Baik, untuk itu ialah cipta isu. Di sinilah bermula bagaimana penilaian oleh pemeriksa terhadap karangan-karangan yang pelajar hasilkan untuk menampakkan kematangan mereka. Biasanya, istilah yang kita gunakan untuk menampakkan bahawa kita dah nak mula dengan penciptaan isu kita ini ialah persoalannya. Biasanya yang Cikgu Evi semak kertas calon-calon di sekolah, biasanya ayat persoalan ini mereka guna pada akhir perenggan pendahuluan. Contohnya, katakan bahan rancangan kita tugasan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah kan? Jadi, biasanya mereka akan buat macam ni pada akhir perenggan pendahuluan. Persoalannya, apakah kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah? Itu yang biasa mereka buat. Pada pendapat Cikgu Evi lah, kurang mantap dari segi penutup perenggan pendahuluan kita. Teknik itu sudah klise sangat-sangat. Sampai kita sebagai guru pun rasa jemu lah kalau nak berdepan dengan karangan calon macam tu. Jadi apa kata kita cuba ubah dengan teknik formula ini, kita buat persoalan kita itu pada pertengahan penulisan kita, tapi masih menggunakan perkataan persoalannya. Bagi calon yang cemerlang, cuba hasilkan 2 isu, lepaskan 2 isu. Contohnya untuk tajuk kebaikan pusat sumber sekolah, cikgu bacakan. Persoalannya, mengapakah pusat sumber sekolah kini kurang dimanfaatkan oleh para pelajar? Bagaimanakah cara yang paling efisien untuk menarik minat para pelajar berada di pusat sumber sekolah pada setiap masa? Nampak kan di situ kita guna kata tanya yang arasnya tinggi berbanding dengan apakah tadi. Kalau apakah tadi jawapannya ada dalam arahan soalan. Itu yang kita kurang matang. Jadi cuba hasilkan menggunakan teknik ini. Kemudian tambah UN, ungkapan menarik itu. Okay, boleh pada bila-bila masa sahaja anda nak tambah. Sama ada memulakan ayat, di tengah-tengah ayat ataupun mengakhiri perenggan pendahuluan. Bila kita nak rangka ungkapan menarik itu, semasa kita menulis rangka, kita kena bersedia terlebih dahulu. Tak kira lah ungkapan menarik itu sama ada pendapat tokoh yang lama, ya. Contohnya kalau dalam karangan contoh ini, tuntutlah ilmu kerana apabila kamu miskin, ilmu menjadi hartamu. Apabila kaya, ilmu menjadi penghias dirimu. Kita kira sebagai ungkapan menarik lah. Dan Cikgu Evi letakkan tanda tambah kat situ. Ada pelajar nakal, kenapa tak buat tanda tolak cikgu? Tak boleh tolak. Dia rekod sendiri. Sampai tak buat terus, tak boleh. Ya. Kena ada ungkapan menarik. Okay, boleh ya? Jadi. Okey. Okay. Seterusnya untuk perenggan penghuraian isi. Formulanya adalah ismabakep. Is M-E, ba, B-A, K-E, kemudian P. Ismabakep. Tambah juga, UN. Tambah di sini maksudnya tambahlah ungkapan menarik yang sesuai untuk bahasa indah sebelum apa-apa penghuraian. Baik, kita telusuri satu persatu. Is ialah pernyataan isi yang relevan dengan tugasan ataupun kehendak soalan. Satu ayat saja. Isi pertama tu kita mulakan tanpa penanda wacana. Isi seterusnya bolehlah menggunakan penanda wacana yang pelbagai lah. Selanjutnya, selain itu, ya. Kemudian dua ialah mengapa isu ini begini atau begitu. Pada masa ni, calon ataupun para pelajar mesti tanya dan jawab. Tadi, tanya saja persoalan tadi. Dia akan berkomunikasi dengan program pendahuluan anda. Untuk menarik perhatian pemeriksa nak baca lepas ni. Yang ni, calon kena tanya dan calon kena jawab. Dan jawab itu secara terperinci.
biar guru-guru ataupun pemberi ekstra faham apa yang ingin disampaikan dalam penulisan tu. Hurailah menggunakan beberapa ayat berdasarkan isi yang telah dinyatakan. Okay. Kemudian, ba. Ba ialah bagaimana? Bagaimana hendak selesaikan isi? Gunakan penanda wacana untuk menyatakan pernyataan contoh. Ada macam-macam, ya. Misalnya, sebagai contoh, kalau dalam ayat, contohnya, tamsilannya, gunalah kosakata yang luas untuk menampakkan kematangan karangan anda, ya. Nyatakan contoh, kalau cikgu ajar, kita nyatakan secara umum. Contohnya kalau tadi kebaikan sumber sekolah tadi menyediakan pelbagai bahan rujukan. Ada calon, ada pelajar dia akan tulis. Terdapat banyak bahan bacaan berupa majalah akademik di dalam pusat sumber sekolah. Okey, itu pernyataan umum contoh. Baik, di sini untuk menampakkan kematangan kita perlukan anda menyatakan contoh maujud. Apa itu contoh maujud? Itu maksudnya contoh yang nampak di mata pemeriksa. Contohnya, kembangkan lagi, huraikan lagi contoh tadi. Majalah itu berupa Dewan Siswa, Berita Bahasa, Kosmik, Dewan Masyarakat, atau jurnal-jurnal, kertas kerja penyelidikan. Sebut macam tu. Barulah dinamakan sebagai contoh maujud. Biasanya, bahagian inilah yang calon tinggal nak buat. Mereka fikir, biar pemeriksa lah yang berfikir. Sebab kadang-kadang kalau cikgu kata, menerangkan mereka perlu buat macam ni, dia kata, kita buat sampai tak kunci ke cikgu? Yalah. Takkan pemeriksa nak bilik kamus pula nak tengok. Bilik cari dalam laman sesawang pula. Kamulah yang kena beritahu apa contohnya. Kemudian satu lagi dalam huraian isi yang paling penting, ke ialah kesan yang dia peroleh daripada isi yang kita bincangkan. Kesan itu ialah kesan tersirat. Di sinilah yang menampakkan kematangan calon. Gunakan penanda wacana untuk menyatakan kesan seperti impak, natijah, implikasi, ya, dan lain-lain yang dirasakan bersesuaian. Fikirkan kesan pula, kesan jangka panjang untuk menampakkan kita tu mempunyai pemikirannya matang. Kemudian, seperti biasalah, tutup dengan penegasan. Guna penanda wacana penegasan. Terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Tegasnya. Oleh itu, ada banyak kan? Jadi, inilah. Setiap isi yang cikgu nak beritahu ni, setiap isi mesti ada kesimpulan kecil. Seumpama kalau kita nak pergi ke mana-mana, kita kunci pintu kita. Pintu rumah kita tu, kita kunci. Barulah. Selamat semuanya. Kemudian tambahlah tadi di mana-mana sahaja bahagian anda boleh tambah. Rancang terlebih dahulu. Cuma satu je cikgu ini nak bagi tahu, konsep mer dan bar tadi boleh berubah kedudukan. Sama ada nak buat mer dulu ke ataupun bar dulu. Tak kisah. Itu teknik ya, deduktif dengan induktif ya. Akhir sekali, perenggan terakhir. Penting sangat-sangat. Perenggan penutup. Iaitu pa, ca, ha, tambah Pa, ca, ha, tambah Pa ialah pandangan. Iaitu pandangan yang jelas terhadap tugasan ataupun tema soalan yang ditulis oleh para calon tadi. Pandangan calon ini boleh berupa positif, bersetuju sekiranya semua itu positif. Kalau yang negatif, anda boleh bangkang, tak ada masalah. Berikan pendapat anda, tak ada masalah. Kemudian ca ialah cadangan calon tentang tugasan. Kalau boleh, libatkan pelaku. Okey? Oleh itu, pelajar hendaklah sentiasa memanfaatkan pusat sumber sekolah. Macam tu. At least ada dia punya pelaku. Ya? Kemudian harapan atau seruan. Apa dia? Harapan calon tentang tugasan. Ayat ini biasanya berupa pujukan ataupun sentimen lah. Biasanya pembahas ataupun pendebat sekolah dia tahulah ayat ni ya. Boleh dimulakan dengan ayuhlah, marilah sama-sama kita. Macam tu. Jadi tambah ungkapan menarik macam biasa. Tambahlah ungkapan menarik berkenaan. Jadi itulah Fiza dan juga Didi. Formula yang sangat penting untuk menghasilkan penulisan yang mantap lah. Itulah teknik KUJ iaitu kilir untuk jaya yang Cikgu Evi ingin kongsikan bersama dengan anda semua pada pagi ini. InsyaAllah jika ada permintaan yang tinggi untuk teknik ini lagi, kita akan bawakan teknik ini pada siri yang lain pula. InsyaAllah. Cubalah anak-anak aplikasi teknik ini dalam penulisan karangan masing-masing supaya dengan panduan ini boleh membantu anak-anak calon SPM dan pelajar-pelajar lain juga untuk mengharapkan karangan anda semua ya. Ingat, sah atau kilir minda anda untuk sebuah kejayaan dalam penulisan. Ingat ya, ingat teknik KUJ, ingat Cikgu Evi. Itu dia. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih Kelantan FM untuk bersama pagi ini. InsyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.